ni 2001 sebab saya tidak dapat data yang terkini. Carlsberg berbelanja RM7 juta untuk kempen penjenamaan baru Carlsberg untuk menarik generasi muda. Berapa nilai sebenar perbelanjaan untuk promosi? Tentulah berganda-ganda sekarang. Itu 2001. Walaupun pengiklanan langsung dalam media elektronik serta billboard diharamkan, tidak dibenarkan, ya, belum nampak lagi media elektronik, belum masuk lagi TV, belum naik lagi di billboard, kecuali mungkin Sabah dan Sarawak. Namun pengiklanan dalam panggung wayang, dalam VCD, media cetak tidak diharamkan, dibenarkan, semakin kerap. Dan kita lihat di media cetak, akhbar-akhbar bahasa Inggeris semakin kerap mengiklankan minuman-minuman beralkohol. Dan periklanan sekarang menjadi sangat sophisticated, ya. Sekarang ni syarikat arak sudah mulai menaja sukan, ya, belum lagi sukan masa seperti bola, ya, ataupun badminton, tetapi sudah mula menaja sukan seperti golf, ya, dan menggunakan wanita, mengeksploitasi wanita yang seksi dan menggairahkan untuk juga menjual arak, alkohol. Dan tagline-tagline yang digunakan sangat mengelirukan, seperti Guinness Stout is good for you, Guinness Stout will put you back, will put back what the day takes out. Untuk orang-orang buruh ni, dia terpengaruh dan mensasar golongan pekerja-pekerja buruh dan yang miskin sebenarnya. Dakwaan yang tidak berasas, baik untuk kesihatan, simply full of goodness. Yomishu yang dipromosikan untuk wanita lepas bersalin mengandungi 14% alkohol. Dom Benedictine mengandungi 40% alkohol. Baik untuk kesuburan lelaki, Guinness Stout dikatakan baik untuk kesuburan lelaki. Semua ini sekarang sudah menjadi satu marketing tagline, dan mereka sebenarnya mensasarkan, kalau yang murah disasarkan kepada kaum India yang miskin dengan penajaan, teknik-teknik digunakan dengan menggunakan artis-artis filem Hindi dan sebagainya, dan mensasarkan golongan muda dengan menggalakkan pengambilan dengan kerja amal. Misalnya kalau minum arak dari tin, simpan dia punya pembuka dia itu, maka ini akan digunakan untuk pendidikan IT misalnya. Ya, semua ini mengarah kepada penggalakan penggunaan pengambilan arak di kalangan golongan muda. Carlsberg menjadi penaja utama Maybank Malaysian Open Golf 2010 baru-baru ni. Pengarah urusan Carlsberg di antara lain mengatakan, "We wanted to treat our consumers to an exclusive experience of Maybank Malaysian Open." 1 minit lagi, Ahmad. There was abundant flow of Carlsberg beer throughout the day. Ya, kebanyakannya dihadiri oleh orang-orang muda. Inilah yang kita jadi dan kerisauan orang-orang Islam terutamanya. Baik, yang dibetul saya minta sedikit masa lagi, kerana apa yang berlaku sekarang, masalah bagi orang Islam, kita lihat baru ini bagaimana undang-undang Islam syariah itu telah dimomok-momokkan kerana ketika dihukum sebat, ya, sedangkan di dalam undang-undang sivil ia tidak menjadi satu kesalahan, ia bukan satu kesalahan jenayah, ya, ia sebenarnya dibenarkan. Jadi Seksyen 19(1) dan 19(2) Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan telah mengatakan bahawa adalah menjadi kesalahan mana-mana orang Islam kalau dia buat, dia minum, dia jual, dia pamer, dia beli, dia menyimpan, semuanya minuman mabuk, dia salah. Jadi bagaimanakah harus enactment syariah ini dilaksanakan apabila Akta Excise membenarkan? Dia perlu ada penyelarasan di mana akta enactment syariah ini diserap masuk ke dalam akta excise yang menjadikan kesalahan orang-orang Islam minum arak, jual arak dan sebagainya. Kegagalan penyelesaian undang-undang inilah yang menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat dan diketawakan kita ni oleh orang-orang bukan Islam, ya. Benda tu pun kita tak boleh selaras. Saya harap lepas ni YB daripada UMNO kata nak mempertahankan Islam, marilah bersama-sama, ya, kita pertahankan. Kita minta desak kerajaan untuk menyelaraskan undang-undang ni. Okay, orang Islam bukan saja tidak boleh minum arak, tapi tidak boleh terlibat dengan industri arak atau mempunyai saham dalam syarikat arak atau judi. Untuk maklumat kita, Boosted dan Rich Monde, nama saya, maaf ya kalau sebutan saya betul, Richie Monde adalah dua pengedar arak terbesar, dan ia adalah anak syarikat atau dikaitkan dengan LTAT, Lembaga Tabung Amanah Tentera. Bayangkan Angkatan Tentera, Lembaga Tabung Amanah Angkatan Lembaga Tabung Angkatan Tentera.
Bayangkan lembaga ini ahlinya adalah orang Islam, orang Melayu, dan mereka mendapat hasil-hasil dividen daripada jualan pengagihan arak ini. Saya kadang-kadang terfikir, apakah kemelut gejala sosial yang dihadapi orang Melayu juara nombor 1 dalam segala gejala sosial adalah kerana kita ini bersubahat, pendapatan kita bersubahat dengan perkara-perkara haram. Ya, dan sekarang ini pun kalau kita lihat pendapatan yang disatukan dalam negara kita tidak diasingkan apa daripada kita panggil sin tax, cukai dosa, cukai yang hasil daripada judi, cukai yang hasil daripada jualan arak disatukan. Dan saya bimbang, kita mendapat allowance, gaji-gaji tuan-tuan, pegawai-pegawai kerajaan, YB sekalian, kita semua menerima allowance ini, dan kita balik, kita bagi anak-anak kita makan. Kita sangkakan kita mendapat rezeki yang halal. Betul, kita tidak curi, tetapi duit ini adalah hasil daripada duit yang subhah. Mungkinkah, ya, saya letak soalan ini kepada alim ulama, mungkinkah ini yang menyebabkan kenapa orang Melayu, anak-anak Melayu, ya, tidak masuk diajar, sehingga kan tidak boleh membezakan salah dan betul. Ya, kalau kita tadi YB Chong mendedahkan, ya, sikit saja mendedahkan ini. Jadi kita lihat, tanya balik, mungkinkah rezeki kita tidak berkat, ya? Dan Tuhan telah menyebut di dalam firman surah Al-A'raf, balik tengok ayat 96, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sekiranya penduduk sesebuah negara bertakwa dan beriman, maka Allah akan membuka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Keberkatan ni kena balik tengok, belajar lagi. Akhirnya kesimpulan sikit. Jawapan dah habis lama sikit saja. Saya tak berpolitik, yang saya tahu, ya, Mak. Saya tertarik dengan ucapan yang Mak. Tak berpolitik, tetapi politik masa tu ada juga. Saya sebenarnya cuma nak cakap, saya ada 16 saranan yang saya dapat, bukan sahaja daripada saya, tetapi daripada IKIM, daripada